Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini aku nak kongsi dengan kamu semua satu lagi kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dia menjadi Perdana Menteri. Pasti ramai orang yang tak sangka keputusan yang diumum oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang luar biasa, yang aku percaya membuat semua mulut musuh-musuh dia tertutup dan tenganga, tak boleh cakap apa lagi dan tak tahulah nak cakap apa lagi. Balik-balik nak cakap sentimen ini, naratif fitnah dan sebagainya, tetapi akhirnya kena pula setapak di muka sendiri. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah difitnah berkaitan dengan kasut yang dipakai oleh beliau. Kasut yang dipakai oleh beliau itu LV, jenamanya LV bernilai Rm5.500. Tapi ada satu tweet yang coba memfitnah, kononnya itu sakau, itu diambil atau itu masuk. Tapi rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi satu tamparan super gaban. Baru tahu. Rupa-rupanya kasut yang bernilai Rm5.500 itu bukan dibeli oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi dihadiahkan sendiri oleh Sultan Johor. Kalau tak percaya pergilah tanya Sultan Johor. Nanti manalah tahu kan, kamu akan diberikan hadiah kasut lagi 1.000. Macam itulah. Dan satu perkara yang aku heran, duit 5.500 kasut itu taklah mahal sangat. Itu adalah pemberian daripada Sultan. Kalaupun itu dibeli oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa salahnya? Kasut itu kan sesuai dengan pendapatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lainlah kalau harga kasut itu ratusan ribu, jutaan ringgit, barulah kita persoalkan. Tapi kalau sekadar 5.000, kasut itu dipakai untuk bekerja, kasut itu untuk jumpa diplomatik seperti Sultan Brunei baru-baru ini. Malulah kalau sekadar pakai kasut yang 2-3 ringgit harga kan. Tapi tak apalah, orang suka nak sangat memfitnah Datuk Anwar Ibrahim, tapi kelak kena bayaran serta merta. Hukum karma untuk dia padan muka. Tapi hari ini satu lagi kemenangan luar biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila ini menunjukkan betapa berkredibilitinya Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila salah seorang pemimpin bawahan di bawah ataupun komponen ataupun sekutu Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang boleh memimpin Malaysia ke arah kesejahteraan. Apabila hari ini Mat Sabu berkata Barisan Nasional dan PH bergabung untuk lawan fahaman yang boleh rosakkan negara. Ini semua susulan daripada pilihan raya kecil yang diadakan sekarang ini, apabila Pakatan Harapan memberikan laluan kepada calon Barisan Nasional. Presiden amanah Mohamed Sabu mendakwa kebelakangan ini Malaysia dilanda dengan pemahaman yang kurang menyenangkan. Muhammad merujuk tuduhan yang dilemparkan pemimpin PAS kepada parti kerajaan termasuk terhadap DAP yang didakwa komunis. Kata Muhammad, tuduhan seperti itu berbahaya untuk jangka pendek dan panjang. Justru katanya, Pakatan Harapan PH bergabung tenaga dengan BN dan lain-lain bagi menangkis fahaman yang boleh merosakkan Malaysia. Bercakap buat kali pertama pada ceramah anjuran BN di Rompin Pahang malam tadi, Muhammad berkata sesiapa sahaja boleh dikritik namun ada batasnya. Kebelakangan ini Malaysia dilanda dengan fahaman-fahaman yang kurang menyenangkan, kata Mat Sabu. Saya boleh kritik UMNO, saya boleh hantam BN, saya boleh kritik DAP dan atau hantam DAP. Tetapi hadirin ada perenggannya. Jangan sampai dulu berlaku ketika dahulu sampai peringkat kafirkan UMNO. Saya bimbang fahaman takfiri ataupun mengkafirkan orang lain itu muncul semula sekarang ini, kata beliau lagi. Kamu masih ingatkah? Pernah satu ketika dahulu pemimpin daripada PAS mengkafirkan UMNO. Itu yang dirujuk oleh Mat Sabu. Jangan sampai lahir lagi perkara-perkara seperti itu yang cuba mengkafirkan pula UMNO. Sekali lagi kata Mat Sabu. Presiden UMNO yaitu berkata budaya takfiri kembali meningkat dan memberi amaran bahawa ia boleh merosakkan Malaysia kerana ia telah merosakkan negara Islam lain seperti Somalia. Untuk rekod, tiada kenyataan pemimpin PAS yang mengisytiharkan mana-mana seterunya sebagai kafir baru-baru ini. Bagaimanapun, Presiden PAS Abdul Hadi Awang melabelkan orang Melayu dalam DAP sebagai liberal bodoh yang ditolak oleh Islam.
Semasa kempen pilihan raya umum ke-15, Ketua Pemuda PAS Sikh Muhammad Sahiful Muhammad Nasir turut berkata mereka yang mengundi PH atau BN akan masuk neraka. Sahiful dan Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin telah memohon maaf atas kenyataan itu. Dalam pada itu, Muhammad turut mengecam klip video Abdul Hadi yang mengatakan bahwa orang Islam akan dipaksa menjadi penggembala babi jika bukan Islam memerintah negara ini. Perlu diingat bahwa klip video itu yang menjadi tular semalam adalah dari 2020. Muhammad juga mendakwa terdapat seruan untuk membunuh orang Cina semasa ceramah. Ini dipercayai merujuk kepada ucapan pelakon Zul Huzaimi yang merupakan penyokong PN, menyatakan dia menyimpan hasrat untuk menyembelih kafir harbi. Kafir harbi ialah orang bukan Islam yang dianggap sebagai musuh, berbanding dengan kafir dhimmi atau bukan Islam yang dilindungi. Zul Huzaimi tidak berkata bunuh orang Cina. Dia telah memohon maaf atas kenyataan itu dan mendakwa ia telah diambil di luar konteks. PAS dan PN terus-menerus menyerang PH dan BN selepas PRU 15 yang menyaksikan parlimen tergantung dan Perikatan Nasional tidak menjadi kerajaan. Perikatan Nasional pada mulanya mendakwa memperoleh majoriti, tetapi pengerusi PH Anwar Ibrahim akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri untuk mengetuai kerajaannya terdiri daripada PH, BN, GPS, GRS, dan warisan. PH dan BN juga membentuk kerajaan negeri di bawah pimpinannya di Perak dan di Pahang. Muhammad berkata, mereka dalam pembangkang boleh mengkritik kerajaan, namun harus membiarkan mereka berkhidmat selama 5 tahun penuh. Dia berkata, langkah Sheraton pada tahun 2020 tidak sepatutnya berulang dan mengatakan bahwa pembangkang boleh bersaing pada pilihan raya umum akan datang. Dalam tempoh 5 tahun kita boleh lawan di pilihan raya. Kalau kita menang, kamu terima. Kalau kamu kalah, kami terima. Sama ada kami menang atau kalah, kami kalah tidak masalah, katanya. Dalam nota berasingan, Muhammad turut menggesa Anwar melancarkan siasatan ke atas dana kempen PN dengan mendakwa ia jauh melebihi kemampuan PAS pada masa lalu apabila mereka terpaksa menebang tiang bulu sendiri dan memanjat pokok kelapa untuk menggantung bendera. Presiden amanah itu hadir memberikan ceramah di Rompin untuk berkempen bagi penyandang BN bagi kerusi Dun Tioman Muhammad Johari Hussain. PH bersetuju memberi laluan kepada BN pada pilihan raya kecil PRK itu, walaupun nama calon PH masih kekal dalam kertas undi. Berdasarkan siaran langsung ceramah tersebut, Muhammad diterima baik oleh orang ramai yang ketawa riang dengan jenakanya. Pada permulaan ucapannya, dia berkongsi bahwa Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan timbalan Presiden Muhammad Hassan pernah bertanya kepadanya bagaimana dia akan berkempen di hadapan penyokong UMNO. Mereka tanya saya, kata Muhammad Sabu, Abang Mat, kami nak dengar macam mana Abang Mat nak ceramah depan UMNO. 44 tahun Abang Mat hentam kami. Saya pun kata, where do I begin? Di mana saya nak mula? Katanya disambut ketawa orang ramai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.